Dan seterusnya, kalau semua normal, blood pressure normal, darah pun nampak okey, dan seterusnya apa yang kita buat, kena tengok otak. So macam kita nak tengok otak kan, kita nak bedah dan tengok, bukan? Apa yang kita buat, kita kena buat CT scan ataupun MRI ya, untuk tengok dalam. Mengapa kita nak tengok? Biasa kita nak memastikan tak ada pertumbuhan, tak ada benda-benda yang luar biasa dekat otak kita yang boleh menekankan struktura ataupun anatomi otak kita yang menyebabkan sakit kepala. Alright, okay. Itu secara umum lah. Alright, so secara umumnya doktor kata kita cek tekanan darah dan sebagainya, ujian darah dan CT scan lah biasanya, ini basic lah, betul tak doktor? Dan sebab doktor dah sebut tadi dalam CT scan tu kadang-kadang boleh ada ketumbuhan, tekan struktur lain dan sebagainya, saya nak sentuh terus kat situ tentang yang finding daripada CT scan. Jadi kalau tadi doktor kata kalau migraine takkan ada apa-apa finding daripada CT scan. Jadi doktor pakar sendiri, neurologis sendiri yang akan diagnosiskan itu sebagai migraine. Apa finding lain yang ada pada CT scan yang biasanya juga memberikan gejala sakit kepala kepada pesakit? Dia datang sakit kepala je, buat CT scan, pum, keluar benda lain pula. Ataupun dah lama dah ada sakit kepala, barulah tergerak pintu hati nak pergi hospital, doktor buat CT scan, bukan migraine, bukan sakit kepala biasa, bukan sakit leher, benda lain. Apa yang biasanya dijumpai doktor pada CT scan? Salah satu yang paling kerap kita jumpai adalah resedung. Ya. Masa kita buat CT scan, kita boleh nampak sinus, ya, sinus dekat sini. Sinus adalah satu kira organ yang penting. Mengapa kita perlu sinus? Sebab kita nak warmkan udara yang kita sedut, yang kita breathe itu. So kalau katakan kita tak ada resedung ni, air udara yang sejuk masuk ke dalam paru-paru kita tanpa go through resedung ini, udara itu sejuk, itu dah bagus untuk badan kita. So itu penting. So kebanyakan masa ni sinusitis ataupun resedung itu juga salah satu punca atau sebab utama sakit kepala yang agak ketara. Terutama you kata sini sakit, dekat sini sakit, lepas tu ada block nose, selalu ada batuk-batuk kering, ya, sebab dia fluid ataupun kita panggil lendir-lendir yang tak boleh keluar dari situ, dia keluar dekat belakang sampai ke rokong kita, rasa kering. Itu yang boleh menyebabkan kita nak batuk. Yang kedua, amat ketara kita nampak ada pertumbuhan. So pertumbuhan tu maksud dia mungkin sebab kanser, sebab tumor, ataupun kadang-kadang mungkin ada pecah darah dekat otak yang lama, yang kronik, kita tak perasan. So macam mana ni boleh jadi? Salah satu benda yang mungkin jarang disebut tapi agak ketara kita nampak dari clinical practice kita adalah otak kita kan ada saluran darah juga. So saluran darah, cuba bayangkan macam pipe kita, pipe kita yang membekalkan darah dan juga oksigen kepada otak kita. So mungkin salah satu tempat saluran darah kita, pipe kita, dia jadi macam bulat, macam balloon macam tu. So disebabkan oleh sesuatu aktiviti ataupun satu masa, mungkin sebab emosi ke blood pressure terlalu tinggi, dia pecah. So dia akan jadi pendarahan dekat situ. Itu pun juga salah satu sakit kepala, salah satu punca sakit kepala yang nyata. So ini biasalah kita yang akan dijumpai lah kan dekat CT scan kita. Okay, alright. So kepada viewers pada malam ni, banyak ilmu Dr. Koo dah sharekan dan dia dah bagi tahu ya. Kebanyakannya punca sakit kepala itu dapat dijumpai apabila yang pertama doktor bersembang dengan pesakit dan jenis sakit, bila sakit, sejarah tu dikongsikan bersama dengan pesakit dan doktor dapat check pesakit, barulah dia boleh dapat sedikit sebanyak confirmation kenapa sakit tu punca apa dan kedua doktor perlu buat beberapa test baru doktor boleh confirmkan. Jadi saya faham anda datang ke sesi live untuk dapatkan input dan sebagainya, tetapi kalau sakit kepala tu merisaukan, kerap dan dah lama, kena berjumpa dengan doktor, kena jumpa dan secara fizikalnya. Jadi kita ada